surat daripada KPKT 27 Disember. Kalau tuan-tuan macam saya terangkan tadi tentang penetapan kelayakan pengurus projek binaan dan penyelida tapak binaan yang menandatangani borang G berdasarkan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam. Bahasa Melayu dia UKBS lah, bahasa Inggeris kita UBBL, Uniform Building by Law 1984 pindaan 2021. Jadi sebenarnya benda ni dah gazette start Disember 2021, tetapi hanya pada 27 Disember tu barulah arahan dikeluarkan. Sebab kalau tuan-tuan tengok perkara yang kedua tu, dia ada mesyuarat pada 2 Ogos keperluan pindaan. Jadi pihak CIDB tu dah memaklumkan kepada semua pemegang taruh kepada semua stakeholder pada meeting bertarikh 2 Ogos 2022 tentang pelaksanaan. Kalau tuan-tuan tengok tentang capacity ni, kita tahu yang sebenarnya kalau kita tengok ni sebenarnya pihak CIDB ni menyediakan satu soft landing lah, soft landing kepada tuan-tuan. Kalau projek yang atas 20 juta, project manager kalau dia ada lesen CCM dan CCPM sahaja. 20 juta ke atas. Nampak tak keperluan dia? Kenapa saya kata benda ni penting CCPM ni jadi penting. Kalau projek tuan-tuan tu antara 1 juta hingga 20 juta, dia ada 3 orang. 3 kelas yang boleh jadi pengurus projek binaan. Yang pertama, kalau ada lesen CCPM. Yang kedua, kalau tak ada, direndahkan sikit ialah CCM, Certified Construction Manager, tu level 5. Ataupun dalam company dia banyak, company G4, G5, G6, G7 dekat staff punya green card tu kan, dinyatakan dia punya status adalah status pengurus tapak binaan. Dinyatakan dalam kad tu pengurus tapak binaan. Macam tu. Jadi baru tuan-tuan bolehlah sebagai project manager. 3 ni saja untuk projek 1 juta hingga 20 juta. Jadi saya rasa kebanyakan kontraktor dia akan pergi pada C. C lah, personal binaan yang memiliki kelayakan minima diploma dan berdaftar dengan CIDB di bawah kategori pengurus projek binaan. Dekat green card dia tu. Kalau yang lama ada tulis lah. Yang baru ni tak ada. Yang baru ni kena test dekat CIMS. Tu satu Maksudnya lepas ni kalau CIDB datang site untuk projek lebih 20 juta, apa yang dicek yang pertama? Project manager. Dia akan tanya, mana project manager? Minta awak punya green card. Awak berdaftar ada lesen SKKP, CCPM atau CCM tak? Kalau tak ada, dia tak boleh title itu dia tak boleh title projek binaan. Pengurus projek binaan, dia tak boleh. Sebab tu ini pada minggu lepas ni ada di kalangan kawan-kawan saya ada yang kalang kabut sikit lah. Sebab tuan-tuan tidak boleh dikenali sebagai pengurus projek binaan. Tetapi untuk projek 1 hingga 20 juta ni dia ada pemudahkan lah sampai satu tempoh. Jadi sebagai company, ini satu keperluan untuk skor, sebab dia nanti ada tanya kan technical capabilities kan. Dia akan tanya soalan-soalan ni lah. Tapi most of the company dia dah ada C ni lah, personal pindaan yang dalam pendaftaran CIMS dia didaftarkan sebagai pengurus tapak binaan. Dia kalau dah ada dah okey. Setakat ni lah. Tapi mana-mana staff tuan-tuan yang tuan-tuan kalau projek antara 1 hingga 20 juta ada belum ada lagi staff yang ada CCM atau CCPM tu, kena buat lah. Memang kena buat sebab ini keperluan akta. Saya pun ambil dalam bulan 10 Oktober 2022, keputusan lebih kurang bulan 4 atau bulan 5 lah tahun ni. Saya harap saya lulus lah. Ada soalan tak setakat ni? Dah pukul 12 ni. Ada lebih kurang 40 minit 30 minit lagi sebelum saya berhenti rehat. Okey. So kita dah tamat sesi yang pertama. Macam sekarang tentang UBBL ni dah ada tarikh kuat kuasa. Ini sebenarnya adalah satu penyataan pada 31 Disember 2021
Tetapi pada 27 Disember 2022, pihak KPKT dah mengarahkan kepada semua pihak PBT di setiap negeri untuk start enforce penggunaan borang G yang baru. Jadi bila penggunaan borang G yang baru, automatik untuk projek yang atas 20 juta, kontraktor kena daftarkan project manager yang ada CCM level 5 ataupun CCPM level 6. Bagi yang projek 1 hingga 20 juta, ada 3 orang lah boleh jadi kandidat. Yang pertama yang dah ada CCPM, kedua ada CCM, dan ketiga dia didaftarkan dalam CIMS sebagai Construction Project Manager. Macam tadi pagi saya cakap, salah satu ialah tuan-tuan galakkan kepada staff tu untuk ambil lah. Macam PLB yang terlibat setakat ni untuk CCPM ni ada 3. Ada satu company di Negeri Sembilan, satu lagi Megajati, dan satu lagi ialah CIDB sendirilah. Tapi masa saya nak ambil tu, saya berurusan dengan CIDB suruh saya ke Megajati. Sebab kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook Megajati semua, mereka sangat aktif lah. Mereka sangat aktif dan mereka pun telah melancarkan OTHM. OTHM ni pengiktirafan bersifat Eropah standard lah. Maksudnya kalau tuan-tuan dapat, macam contoh CCPM ni dekat Malaysia level 6 kan, bawah SKKP. Tetapi dalam OTHM dekat peringkat Eropah, dia ada level 7, 8 dan juga ada yang sampai level 9 lah. FMM semua tu sama. Jadi ada yang macam Tuan Haji Samsudin pun dia dah ada FMM level 8 OTHM. Maksudnya tuan-tuan kalau ada tu boleh bekerja di luar negara lah. Jadi itu satu secara individu penting lah untuk tuan-tuan ambil. Baik. Ini tentang BIM, Operational Risk, BIM. So BIM ni sekarang memang tengah adoption. BIM. Macam ada satu kursus kan dekat JKR HQ nanti ada tentang BIM, memang nak buat lah. So tuan-tuan, kalau yang kontraktor yang G5, G6, G7, saya ingat dah terdedah. Tuan-tuan pun mungkin dah ada software Revit ataupun Glodon untuk taking off kan, memudahkan kerja taking off. Nanti sampai masa bila projek sekarang, setakat ni baru projek kerajaan lah di bawah JKR yang ada BIM tender. Tender-tender yang melibatkan BIM. Depan ni mungkin tuan-tuan akan dapat lah. Untuk projek swasta pun akan start lah. Macam company EcoWorld, SB Setia, UEM. Mereka akan satu masa dia akan start. Dia akan start. Sebab ini semua satu keperluan. Dia akan mulakan dengan konsultan dulu. Macam daripada RISM, Royal Institute of Surveyor Malaysia dan sebagainya. Pihak stakeholder semua, mereka bermesyuarat lah sejak daripada 22 Ogos 2022 membincangkan tentang keperluan mengubah borang G tu dan sebagainya lah, terkandung dalam surat tu. Dan akhirnya pada 27 Disember benda tu dikuatkuasakan. Kalau kita baca dokumen yang menggantikan CITP 2016-2020 iaitu Industrial Revolution 4.0 2021-2025, terkandung dalam tu dia punya short term target ialah dia nak BIM ni digunakan dalam tender dan juga dalam operasi. Sebab kalau kita tengok kenapa sekarang ni sangat popular istilah FMM, Facility Management Manager, FMM, atau FME, Facility Management Executive. So benda tu berkait rapat tentang O&M. Kita ada 3 fasa construction. Satu ialah pre-construction, itu melibatkan design untuk dapatkan KM. Kemudian bila KM lulus saja, developer dia akan call out for tender. Jadi bila dia call out for tender, kita anggap itu sebagai construction period lah. Construction period, bila dia dah award, jadi construction period. Dan yang ketiga ialah kita anggap dia jadi post construction. So Malaysia ni sekarang ke arah post construction, iaitu operation and maintenance. Maksudnya bangunan-bangunan dah siap. Sebab sekarang banyak bangunan yang dibina oleh developer, oleh pihak swasta bersifat strata.
Jadi bila bersifat serata, dia ownership tu tidak dilepaskan kepada pihak owner strata. Dia di bawah SMA, Strata Management Act 19, tak silap saya, Strata Management Act tahun 2000 tak silap saya, SMA tahun 2000. Jadi strata ni bangunan tu dia ada operation and management dia. Operation and management sama juga macam shopping complex dan sebagainya. So sekarang kita go for maintenance mode lah. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan kenapa BIM ni penting. Sebab BIM ni dia secure every single data daripada awal sampai akhir, dan bila masa kita peringkat post construction, kita dapat semua data tu. So bila ada isu, kita trigger up, kita boleh view masa under construction apa yang dia buat. Benda tu dalam bentuk soft copy lah, bukan hard copy. Jadi boleh review, benda tu boleh tengok. Dia ada stage by stage construction period. Sebab tu kita nak embrace lah benda ni. Saya cakap tadi BIM dia ada clash report. Jadi clash report ni kita boleh generate dan kita boleh tengok which area yang ada masalah. Sebab tu migration ni penting. Migration ni penting. Sebab dia 3D dan tuan-tuan masukkan saja soft copy drawing kat situ, dia boleh running. Sebab tu dia agak mahal. Beza dengan AutoCAD lah. AutoCAD kita drawing saja kan. Software ni dia boleh running. Kita punya drawing, dia boleh tengok every single drawing. Ada okey tak okey bila kita superimpose semua benda lah. Dan kita boleh nampak dia punya 3D. Jadi BIM ni macam satu keperluan. Jadi tuan-tuan nak tak nak mesti kena berubah lah. Okey, inilah sekali tentang yang saya cakap tadi, Construction 4.0 Strategic Plan, ataupun kita dikenali sebagai Industrial Revolution 4.0, IR 4.0. So kalau tuan-tuan tengok short term ni kan, BIM ni is a part of the short term. Kalau tuan-tuan tengok BIM ni is a part of the short term punya target. Dia berlaku less than 1 years. Maksudnya 2021, tapi sekarang kita dah 2023 kan. So saya ingat by right mungkin satu masa dia akan automatic. Cuma sekarang kita progress ni agak terganggu sebab COVID kan. Tapi yang maklumat saya dapat sekarang, pihak JKR memang dah start dengan ada beberapa projek dia pakai BIM tender lah. Tender tu ada melibatkan BIM. Tahun ni dah start. Saya ingat by tahun depan mungkin pihak swasta akan, maksudnya bila tuan-tuan beli tender dengan pihak developer akan pakai BIM adopt. Dia mudah saja bila dia wajibkan BIM ni sebagai submission document untuk OAC 3.0 plus. Kalau dia tetapkan tu habis. Cuma sekarang dekat macam saya tanya kawan saya consultant untuk dapat KM, dia submit plan tu kan. Dia submit plan tu secara soft copy lah. Untuk dia recommend soft copy. Lepas tu kalau dah final baru dia print dan dia submit untuk chop. Tu saja. Tapi masa soft copy tu semua orang boleh dapat lah. Cuma sekarang tambahan daripada itu, dia akan enforce untuk BIM diguna pakai sekali. Sebab BIM ni dia ada element of dia boleh, yang penting tu lah clash punya analysis. Dia punya tu sebenarnya clash analysis tu dia nak. Dan juga bagi QS, yang penting kalau dia buat BIM, dia boleh trigger, dia boleh highlight ataupun dia boleh keluarkan quantity terus daripada drawing. Boleh nampak quantity, dan sebagai project manager daripada quantity tu kita boleh cascadekan ikut kita punya Microsoft Word program. Kita boleh cascadekan benda tu as per our punya itulah. Okey tuan-tuan, ngam-ngam pukul 4.53. Jadi tuan-tuan boleh buka kamera tak? Tuan-tuan? Saya minta maaf masanya agak agak tuan-tuan buka kamera saya nak ambil gambar untuk submit. So hopefully sepanjang saya present tu tuan-tuan dapat sesuatu lah daripada kursus tadi. Dan memang there's a lot of requirement lah daripada score. There's a lot of requirement from the score. Tapi tuan-tuan requirement daripada score tu, untuk score tu sebenarnya dia akan membantu
company lah. Dia akan dapat membantu company. Jadi sangat penting untuk tuan-tuan faham lah tentang skor ni. Dia memang satu benda yang agak susah sikit lah skor. Dan kalau tuan-tuan tengok tadi macam Technofit very strong company. Saya ingat dia punya turnover more than 200 million kalau saya baca tu. Turnover dia more than 200 million. 200 juta setahun. Dia pun dapat 3 star. Tapi tuan-tuan jangan gundah sangat lah. So try your best lah. Try your best. Kalau company nak buat, boleh teruskan. Tapi yang penting tuan-tuan nak kena pastikan company ada at least 3 tahun punya 3 tahun punya account untuk kita nak beritahu kita punya growth. Itu yang penting itu markah yang penting. Dah at least ada 3 tahun lah minimum 3 tahun punya account, standing account. Lepas tu ada sijil QLASIK, ada ISO. Sebab itu akan dapat membantu pemakan tuan-tuan lah kalau kita bercakap dari segi pemakan skor. Cuma sekarang untuk technical capability tu mungkin ada susah sikit sebab benda tu baru berlaku UBBL. Jadi berdasarkan surat 27 Disember 2022 tu, sekarang borang G semua dah bertukar. Jadi tuan-tuan mungkin tuan-tuan lebih arif dengan saya lah sebab tuan-tuan bekerja dalam industri. Kalau saya sekarang mengajar saja. Jadi borang G tu memang dah berubah lah sekarang. Berubah. Dan kalau dalam syarikat tu ada project manager kena paksa dia ambil CCM atau CCPM. Sebab result tu lambat. Macam saya ambil Oktober 2022, result saya hanya keluar pada April atau Mei 2023. Jadi result tu agak lambat. Agak lambat sikit. Tapi memang sekarang kebanyakan project manager dia memang kejar itulah. Even kawan saya yang bertugas dekat developer pun dia dah berikan tempoh sampai tak silap saya dia kena by this year dia kena dapatkan CCPM. Kalau tidak tuan-tuan yang berjawatan project manager mungkin terpaksa demoted lah. Kecuali kalau projek tuan-tuan antara 1 hingga 20 juta, tuan-tuan boleh selagi dekat green card CIDB tu tuan-tuan ada tuan-tuan ada status dalam CMS tu tuan-tuan adalah pengurus projek binaan. Tapi saya ingat benda tu adalah soft landing. Saya ingat pada tahun depan dia akan start mungkin 20 juta ke atas CCPM penuh dan juga antara 10 juta hingga 20 juta mesti minimum requirement mesti CCM. Certified Construction Manager. Dia akan rendahkan sikit. Tapi cuma sekarang dia kasih soft landing. Itu yang antara 1 juta hingga 2 juta mencukupi kalau dia dah berdaftar dengan green card. HR daftarkan dekat green card tu sebagai pengurus projek binaan. So ini satu benda yang barulah yang tuan-tuan kena ambil tahulah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta 10 orang. Jadi saya ucapkan I will like to from Tempur Usaha we would like to express our sincere gratitude to all of the participants. Hopefully you are doing well. Anda semua sukses dalam pekerjaan anda. Terus kaya, dapat banyak projek dan juga mungkin untuk skor ni tuan-tuan dapat pemahaman sedikit lah tentang requirement. Tapi dalam kursus ni sebab kita online, jadi tuan-tuan slide ni yang terbaru ni saya ingat Cik Nazmi ada bagi dekat Google Meet tu lah. Google Drive tu. Tuan-tuan boleh download boleh ambil. Sebab tadi sebenarnya selalu kita pakai version yang lama, tapi pagi tadi saya minta Cik Nazmi bagi yang latest ni lah. Sebab saya setiap kelas lepas tu saya akan update. Jadi tuan-tuan dapat yang latest daripada 5 Januari 2023. So boleh refer back lah. Khasnya kepada seksi yang kedua tu kan. Untuk pemahaman Jadi tuan-tuan, hopefully all the best to you. And saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang minta khusus CIDB score dengan Tempur Usaha. Dan semoga semua orang sukses dan selamat berjaya kepada semua. Okey tuan-tuan, boleh mana yang tak isi lagi borang kedatangan boleh isi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih banyak.
Tuan. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Terima kasih, Cik. Okay. Boleh leave Terima kasih banyak. Okey. Okay.